Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nampak skrin? Okey. Dr. Kamarul. Ya. Saya minta maaf. Moderator John the way nak masuk. Tak apalah, dia join kemudian. Okey. Jadi tajuk yang saya akan bincangkan kali ini ialah sains pengkhianatan, ya. Sains pengkhianatan dan tumpuan pengkhianatan ini pada demokrasi lah, dalam sistem demokrasi. Kerana saya lihat perkara ini berlaku sejak daripada kita merdeka lagi dah, dan nampaknya tak ada siapa yang nak membincangkan perkara ini. Dan apa yang saya akan lakukan ialah supaya remind kita, ya, kerana kita akan ada election sebentar lagi di Melaka. So ini adalah pembentangan, ya, mengenai pengkhianatan, ya, pengkhianatan. Jadi ini adalah isu pengkhianatan dalam demokrasi, ya, dan tumpuannya adalah pada pilihan raya. Jadi baru-baru ni kita dapat announcement lah, kata Melaka akan memilih, di mana DUN Melaka dibubarkan dan puncanya pun samalah, pengkhianatan juga. Jadi memang ahli politik ni memang apa orang kata banyak pengkhianat lah. Recording in progress. Kita sebagai orang yang melihat, ya, keadaan perkara ni yang berlaku, ya, tidaklah harus diam, ya, kerana mereka decide, ya, untuk melakukan, ya, perkara ini dengan terbuka dan berani. Dan malanglah bagi kita umat Islam yang mengetahui perkara ini tetapi tidak menyebut sebarang atau memberi sebarang pandangan, ya. Jadi sebagai ahli sains, dan saya juga adalah seorang ahli harakah, merasakan bahawa perkara ini perlu kita bawakan. Jadi dan tambah pula dengan keadaan pemilihan yang akan dilakukan di Melaka dalam keadaan kita masih, ya, di dalam masalah COVID ini, dan disebabkan oleh beberapa orang yang tujuannya simple aja, nak mencari kedudukan, ya, dalam politik, ya, dalam politik, dan tujuan dia nak memerintah. Dan adakah rakyat itu tak penting sehingga kita benarkan, ya, perkara ini dilakukan dengan sewenang-wenangnya, ya, tanpa ada sebarang komen, ya. Jadi saya terpanggil untuk memberi pandangan, ya, mengenai perkara ini sebagai seorang ahli akademik dan juga sebagai seorang pendakwah. Raya ini kita dah decide, ya. As apa orang kata, rakyat Malaysia, kita dah bersetuju, ya, bahawa kita akan membuat pemilihan, ya, terhadap pemerintah kita melalui pilihan raya. Jadi apa yang kita dapati sekarang ini ialah bila kita decide tersebut, ya, rakyat decide mengenai perkara ini, kita dapati bahawa ahli-ahli politik nampaknya menyalahgunakan, ya, kedudukan mereka. Ya, mungkin dah tiba masanya kita decide tak nak terima mereka, kerana mereka ni apa orang kata, saya rasa dah agak melampau lah dari sudut tersebut, ya. Okey, jadi pilihan negeri Melaka ini sebagaimana yang kita ketahui akan berlaku pada 20 Oktober ni, ya. Pada 8 November kita buat penamaan calon, dan tempoh berkempennya selama 12 hari. Itu dari segi apa orang kata fakta-fakta saja, ya, tak ada apalah. Tapi cuma saya akan masukkan dalam fakta-fakta ini beberapa perkara yang terjadi, ya, yang apa orang kata kita masing-masing diam je. Orang tak tahu je, tak ada siapa komen pun, tak banyak orang komen. Dan kalau kita lihat, ya, dari segi kewangan, ya, untuk melaksanakan pilihan raya negeri Melaka ni, lebih kurang
perlukan peruntukan sampai 46 juta. Jadi agak banyak ya. Kita bukanlah cakap sikit dia. Kalau bagi dekat kita semua orang ni 1 juta pun boleh bagi kat 46 orang. Kalau kita bagi lagi boleh kita bagi kat ramai orang ya. Just kerana 2-3 orang yang decide untuk apa orang kata mereka lah dipilih sebagai pemimpin dan mereka lakukan perkara ni. Jadi kita haraplah kalau boleh ya jangan lagi berlaku perkara ini. Dan masalahnya demokrasi ni, dalam sistem demokrasi ini kita elect mereka buat apa undang-undang, mereka buat semua ya. Dan kita pilih gitu sajalah. Lepas saja kita pilih, dia pun tak kenal kita lah. Rakyat ni ya, walaupun dalam demokrasi berarti rakyat yang menentukan ya ke mana harus pergi ya perjalanan negara. Okay. Kita jalan dulu. Okey, apa keunikan PRN Melaka ni ya? Apa ni unik dia ya? Kita dapati SOP pilihan raya yang paling ketat sekali ya. Paling ketat ya kalau kita tengok dari segi sejarah bermula daripada election yang pertama dulu ya. Kita dapati paling ketat sekali ya. Orang kata pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Abdul Ghani Saleh mengumumkan SOP untuk ini. Pertama, semua calon tak boleh yang bertanding tak boleh buat perhimpunan. Kempen secara bersemuka, ziarah rumah ke rumah dan tinjauan mesra. Semua ni tak boleh. Jadi kalau dia ikutkan, ni demokrasi apa ni? Dia pun kena menyorok semua. Very interesting apa orang kata apa nama SOP ni. Dan yang kedua, SOP itu membenarkan calon mengedarkan risalah saja ya. Maknanya kita balik kepada cara lama iaitu hanya hantar kertas pergi dekat rumah ke rumah menggunakan kenderaan bergerak seperti lori dan van yang diubah sesuai dengan pembesar suara untuk berkempen. Jadi itulah dia punya SOP. Dan yang ketiga ialah keadaan ni apa orang kata tujuannya simple je untuk minimumkan jumlah petugas tapi dari segi kos dia still tinggi 46 juta. Tak tahu ke mana pergi 46 juta tu kerana nak jaga 112 orang ni ke. Kerana kita ada juga pihak polis yang boleh ya melakukan perkara ini. Dan perkara seperti ini kadang kita tak tengok ya dari segi detailnya. Ya, kita hanya melihat dari segi berapa kos sahaja. Jadi apa yang kita lihat ya, lagi satu keunikan selain daripada SOP yang paling ketat sekali, apa yang kita pertama kali dalam sejarah ya, tak pernah lagi sejak daripada election ini saya sebagai orang akademik ni memang tertarik ni perkara ini. Kerajaan lawan kerajaan. Pernah kita orang kerajaan lawan orang kerajaan. Memang orang kata memang really they are testing our patience lah sebagai rakyat membenarkan perkara ini ya. Again tujuannya simple saja. Mereka ingin nak jadi ketua. Jadi orang kata tak pernah jumpa lagi lah ketamakan yang sampai macam tu sekali. Jadi sepatutnya lah kita sebagai rakyat sepatutnya tak usah layan perkara ni. Ya, tetapi itulah perkara ini dah berlaku jadi pertama kalinya. Dan yang kedua ialah orang Melayu bergaduh nak rebut kuasa. Ni dia. Orang Melayu bergaduh among themselves. Bukannya orang lain. Dan kalau tengok tak pernah dengar pun Lee Kuan Yew ke ataupun yang India yang bagi komen tak ada. Yang banyaknya ialah orang Melayu. Dan orang Melayu lah yang bercadang apa orang kata nak bagi bergaduh sesama sendiri untuk mendapatkan kuasa. Jadi ini pun satu perkara yang agak melampau lah yang kita lihat. Jadi itu adalah keunikan PRN Melaka ya pada masa ini. Dan dia amat memalukan yang sebenarnya. Saya sebagai orang Melayu pun rasa malu kepada bangsa-bangsa lain yang berada di Malaysia sekarang. Jadi motivasi saya ialah apa yang kita dapati ya, kalau kita tengok daripada tahun 1946 mana election bermula sehinggalah pada tahun 20
2021 ini, apa yang saya dapati ini adalah pandangan saya lah, as a personal punya, dan kalau bagi yang mereka tak percaya tu, ini dia hipotesis saya ya, kerana tajuk saya adalah sains pengkhianatan ya, sains pengkhianatan, iaitu pengkhianatan demokrasi dalam pilihan raya selalunya dilakukan oleh pemerintah sebelum. Maknanya dalam sistem demokrasi ini kita sepatutnya ada a caretaker government ya, a caretaker government. And the caretaker government, sebagaimana kalau dalam bahasa Inggeris dia hanya memastikan perjalanan kerajaan itu sendiri, dan dia tak sepatutnya mengambil peluang pada masa itu untuk mengguna semua aparatus dan juga fasiliti kerajaan untuk parti dia. Jadi yang ini yang kita dapati telah berlaku sejak lagi daripada tahun 1946 sampailah sekarang. Cuma dari segi density dia, iaitu berapa banyak yang berlaku, itu bolehlah kira ada siapa dan persoalkan yang mengenai perkara ini. Jadi hipotesis saya ialah pengkhianatan demokrasi dalam pilihan raya selalunya dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi mengenai pengkhianatan ni, kita kena refer kepada surah Al-Anfal ya, ayat 27. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang ini ditujukan kepada orang Islam yang beriman. La takhunullah, jangan kamu mengkhianati Allah, wa rasul dan rasul, dan juga ini yang juga wa takhunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahui ya. Antum ta'lamun, kerana kau mengetahui mengenai perkara ini, tapi still mengapa yang kau lakukan. Ini adalah satu ayat yang jelas ya, yang berkatakan bahawa khianat ialah satu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dan kalau kita melihat daripada hadis ya, banyak hadis yang menceritakan bahawa orang yang mengkhianat ini memang akan masuk ke neraka nanti. Jadi tapi itulah ulama kita pun tak banyak cakap tak ada siapa cakap, mungkin dah understood. Bagi saya itulah, kita tak buat apa-apa pun, sebagaimana samalah yang macam riba. Seriba sepatutnya kita perang dengan orang yang sama yang buat riba, tapi tak ada siapa perang pun. Samalah khianat ini pun kalau nak ikutkan ialah bukanlah satu apa orang kata perkara yang enteng ya, kalau ikut orang Indonesia ini bukan enteng, tapi gampang ya dalam bahasa Indonesianya. Yang ini adalah satu perkara yang serius, yang tak harusnya berlaku ya, tak harusnya berlaku. Okey. Jadi kita tengok dalam sejarah ya, kita tengok dalam sejarah Al-Quran sendiri ya, cerita mengenai apa orang kata pengkhianatan ini ya, hanya yang paling lembut sekali. Ini saya nak cerita dalam Quran ni, dia ada ayat-ayat tu dia lembut, dia tak kasar. Tetapi dalam Al-Quran cerita mengenai pengkhianatan ni semua kasar ya, kecuali cerita Nabi Yusuf alaihi salam dengan keluarga dia. Yang itu aja yang tak kasar. Yang lain tu semua adalah kasar, kerana at the end semuanya itu, semua orang yang pengkhianat itu akan masuk ke neraka ya, ke neraka. Sebagai contoh ya, Nabi Lut ya, di mana isterinya mengkhianat ya, maka isterinya telah ditinggalkan di belakang dan pada waktu subuh tersebut, dan dia masuk neraka. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam ya, anak dia dan isterinya ditenggelami oleh dalam laut ya, dan tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik kapal. Begitu juga dengan Nabi Adam ya, cerita mengenai anak dia ya, iaitu Habil dan Qabil ya, di mana salah seorangnya akhirnya telah membunuh seorang daripada seorang lagi, dan itulah pembunuhan yang pertama di mana Allah ya tetapkan satu perundangan, siapa yang membunuh
satu orang, maka berarti dia membunuh seluruh manusia. Jadi itu adalah tahap puncak kepada pengkhianatan. Dan Firaun sendiri, Firaun mempunyai kuasa dan mempunyai bala tentera yang ramai, maka dia telah mengkhianat terhadap pemerintahannya. Dia memerintah, tetapi pemerintahan itu dia berkhianat pemerintahan dia. Yang ini yang sebenarnya kalau kita lihat memang berlaku sekarang ni. Jadi kalaulah Firaun, kita akan selalu mengutuk Firaun ini, mengapa kita tak mengutuk ahli-ahli politik kita yang mengkhianat pemerintahan? Dan begitu juga dengan Qarun. Qarun adalah salah seorang dari pembesar Firaun, dan Qarun ini dia mengkhianat terhadap harta yang Allah kurniakan kepadanya. Dengar cerita dalam Al-Quran, dia ceritakan bahawa ramai kunci harta Qarun ini terlampau banyak sehingga nak bawa kunci dia pun ramai, perlu ramai orang. Jadi ini semua adalah iaitu daripada Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Firaun, Qarun dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini semua cerita pengkhianatan, pengkhianatan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran telah warning kita dah daripada awal lagi bahawa orang-orang ini yang mempunyai sifat-sifat ini iaitu mengkhianat, maka mereka adalah orang-orang yang Allah tak suka. Allah tak suka. Cuma Nabi Yusuf alaihissalam dan keluarga dia saja yang akhirnya ada ending dia good. Yang lain itu semuanya dilaknat oleh Allah. Jadi janganlah kita main-main bila saya katakan tajuk ini. Ini bukanlah satu tajuk yang apa orang kata kita academically saja discuss and that's it. Tak ada. Ini bukan. Ini ada menunjukkan bahawa seriousnessnya tajuk ini, dan ahli politik kita just be aware bahawa kalau saya tak boleh buat apa-apa, maka Allah akan buat something nanti for you. Ini adalah warning untuk semua ahli politik. Jadi bunga-bunga pengkhianatan ini sebenarnya telah ada. Bunga-bunga pengkhianatan demokrasi ini. Nanti saya akan bincangkan. Ada lebih kurang 2, 4, 6, 8, 10 yang memang dah berlaku dah, tapi kita buat tak tahu. Ini yang masalahnya, kita buat tak tahu. Kita sama ada ahli akademik buat tak tahu, ataupun ulama-ulama kita, kalau pasal orang akademik pun sebenarnya ulama juga, cuma dia punya latar belakang ialah ulama dunia lah, kalau nak guna istilah itu. Tetapi ulama agama pun, dan ada pula yang ulama itu yang take part dalam ni tanpa segan silu. Dia tak ada segan silu. Tak ada. Ini yang kita rasa menyedihkan. Inilah semuanya akan menyebabkan nanti tindakan Allah kepada kita. Jadi apa kesannya? Paling ketara ialah bila berlakunya perubahan kuasa daripada PH kepada PM. Itulah dia the ultimate orang kata pengkhianatan demokrasi di Malaysia ini. Bila kita sebut pengkhianatan ini, mungkin orang akan cakap, dari segi perlembagaan, okey, bukan ini bukan pengkhianatan. Saya cakap dari segi demokrasi. Dari segi demokrasi, ini adalah pengkhianatan. Ini berasaskan kepada ayat Quran seperti berikut. Yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188. So kalaulah ustaz-ustaz kita, ulama kita, kalau tak bacalah apa nama surah Al-Baqarah ni. Dalam surah Al-Baqarah ini, saya baca dia punya terjemahannya kerana mungkin ramai yang tak faham bahasa Arab. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta. Wala ta'kulu amwalakum. Jadi yang ini mufassir mengatakan harta itu mungkin kuasa, mungkin pangkat, mungkin macam-macam lah, as long as dia dalam bentuk yang kita hendaki. Dan bagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. So dalam kes kita ni, kita guna constitution kita. Kita ada ada perlembagaan.
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Inilah dia yang kita maksudkan. Dah tahu dah rakyat memilih PH. Kenapa pula dah tukar kepada PN? Lepas tu sekarang ni dah tukar pula pada UMNO. Jadi inilah dia je ya. Bunga-bunga pengkhianatan yang telah berlaku dan kita biarkan, maka the ultimate pengkhianatan akhirnya berlaku ya, kerana kita membiarkan ya perkara ini berlaku. Dan ini adalah akan menjadi sejarah hitam ya kepada negara kita, dan nobody cares nampaknya. Ataupun rakyat dah disilentkan ya, dengan songgokan-songgokan yang again adalah bunga-bunga pengkhianatan dalam demokrasi. Jadi demokrasi ni apa? Ya, mungkin bagi yang tak faham ya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari perwakilan rakyat terpilih. Maknanya rakyat akan membuat pilihan atau yang ditunjuk. Jadi demokrasi ini sangat popular di seluruh dunia dan merupakan bentuk pemerintahan yang dapat diterima di seluruh masyarakat dan budaya. Jadi semua orang terima cara untuk memilih pemerintah yang terbaiknya adalah demokrasi. Dan di sini kita kena bezakan ya. Ada orang kata demokrasi dan syura itu sama. Tak, bukan yang sebenarnya. Syura dalam bahasa Arab ni berarti konsultansi ataupun mesyuarah. Dia tak ada kena-kena pun dengan politik. Dia tak ada sebut pun dalam syura tu itu politik. Kecuali beberapa orang yang mengkaitkan syura tu dengan politik. So syura tu tidak ada hubungannya dengan pengambilan keputusan politik. Dan tidak ada yang digambarkan sebagai wajib ya dalam sistem pemerintahan Islam ataupun Muslim. Jadi memang tak ada pun ya. Tapi itulah oleh kerana kita merasakan ya demi apa orang kata maslahah ummah, maka kita menerima demokrasi. Ini hanyalah prosedur mengambil keputusan. Ya. Jadi syura ni sebenarnya is just satu prosedur untuk mengambil keputusan yang biasa digunakan pada tingkat mana pun dan tidak semestinya oleh penguasa politik. Okey. Jadi ada perbezaan yang di antara keduanya. Dalam syura dia punya keputusannya tidak boleh melanggar syariat. Maknanya kalau Allah telah tetap, tak perlu syura dah. Ya, kalau Allah dah katakan bahawa rasuah itu adalah haram, maka rasuah adalah haram. Tak ada siapa pun, ulama besar mana ke, sanggui besar mana ke, lebay besar mana pun tak boleh kata tak haram. Jadi sama juga dengan riba. Riba adalah haram, mencuri adalah haram, mengkhianat adalah haram. Itu semua adalah haram dan tidak boleh ya sesiapa nak mengatakan ianya boleh main-main ya. Untuk tujuan politik kita boleh main-main, kita boleh menipu, kita boleh buat macam-macam. Tak. Walaupun dalam politik ya, akhlak itu mesti ada. Dan sebagai orang Muslim, maka kita mesti ada akhlak. Again, tak kira siapa dia ya. Sama ada dia tu seorang ulama ataupun tak. Once dia nak masuk politik, maka dia kena mengikut apa orang kata perintah yang mana Allah telah tetapkan, iaitu mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, mencuri duit rakyat adalah sama juga dengan mencuri di pasar malam. Tak ada beza dia. Itu adalah mencuri. Hukumnya still potong tangan. Tak boleh buat lagi hukum lain lagi. Begitu juga dengan perkara lain, rasuah. Rasuah pun juga adalah haram. Begitu juga dengan riba adalah haram. Tak kira lah apa tujuannya. Okay? So, politik bukannya an excuse untuk kita gunakan. Okay, jadi demokrasi ini yang sebenarnya telah berlaku lama. Daripada zaman Greece lagi. Zaman Greece, dalam tamadun Greece. Dan pada zaman demokrasi ini dia berkatakan hilang masa zaman gelap Eropah. Tapi masa itu ialah zaman kegilirangan Islam. Ya? Dan lepas saja mereka belajar balik daripada Islam, maka demokrasi datang balik. Ya? Itu adalah cerita dia. So, demokrasi dah lama lah daripada Mesopotamia, Greece, semuanya janganlah cerita dia. Tak payahlah kita cakap. Ya? Semua orang dah tahu dia. Apa dia demokrasi tersebut.
Ni kalau kita nak bercakap mengenai demokrasi, kita kena faham mengenai rakyat di Malaysia. Ya. Rakyat di Malaysia ini, dari segi populationnya kita ada 32.66 juta. Tapi tak semuanya yang akan mengundi atau membuat pemilihan. Ya, lebih kurang selalunya, lebih kurang hanya 3/4 dia biasanya ataupun kurang ya, daripada rakyat Malaysia yang akan mengundi. Ini kerana Kerajaan Malaysia telah menetapkan bahawa umur 21 tahun ialah tahap mengundi. Ya, walaupun sekarang ni saya difahamkan dah turun kepada 18 ya, tahun. Tetapi isunya sekarang ialah adakah dia didaftar secara automatik ataupun dia kena daftar sendiri pula. Memang ganjil lah buat perundangan. Maknanya untuk mengundi umur 18 tahun tapi still nak kena daftar. Jadi apa benda ceritanya ni? Dari segi saintifik dan logik dia memang something wrong lah kalau nak buat macam tu. So rakyat Malaysia ni kita boleh lihat dia, katakanlah kalau population 31.7 million, kita boleh buat pembahagian seperti ini yang bagi setiap state. Dan yang interestingnya kita ada perbezaan dari segi etnik ya, iaitu ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina dan ada bangsa India dan lain-lain. Tapi yang interesting juga ya, kita dapati bangsa Melayu agak ramai berbanding dengan bangsa Cina hanya lebih kurang dalam 22% dan bangsa India cuma 6% je lebih kurang dan lain-lain tu selebih je 1%. Jadi yang utamanya ialah bangsa Melayu lah, lebih kurang dekat 70% ya, 70%. Dan pergaduhan yang kita lihat sekarang ni yang mengkhianat dalam dari segi apa kata demokrasi ini ialah the majority. Ya, ini bukannya minority yang mengkhianat, the majority. Tapi herannya mengapa ya dalam demokrasi di mana mereka dah jadi majority tapi still nak mengkhianat. Itu yang dinamakan tamak haloba ya. Tamak haloba ya, dia hendak semua benda ya, hendak semua benda untuk diri dia sendiri. Jadi demokrasi yang sihat ini favorite lah, saya punya favorite kartun lah. Bagi siapa yang tak pernah tengok kartun ni, saya dah explain, simple aja. Ini dia demokrasi yang kita katakan demokrasi yang sihat. Kita ada dua orang calon, katakan calon A dan calon B, dan kita ada rakyat. Jadi apa yang rakyat akan tanya ialah tunjukkan kepada kami idea dan rancangan pentadbiran negara ini ya, yang dia ada untuk calon A dan calon B. Jadi mereka akan tunjuklah, beritahu ekonomi, pertahanan, sosial dan lain-lain untuk calon A. Calon B pun akan cakap basically the same thing, menerangkannya. Jadi rakyat akan kata, kami mendengar, teruskan hujah anda. Jadi that is the typical demokrasi yang kita telah terima. Saya ingat semua orang Malaysia terima ni, cuma beberapa kelompok aja yang tak mau terima perkara ni. Dan seterusnya kita dapati rakyat akan buat pemilihan ya, sebagaimana untuk Melaka nanti mereka akan buat pemilihan pada 20 November nanti. Kami telah membuat pilihan dan kami memilih contoh calon A untuk mentadbir negara kami. Jadi calon A pula sepatutnya dia katalah terima kasih rakyat, dan calon B pula kata saya akan menjadi pembangkang yang baik. Apa maksudnya ni? Adakah berarti calon A itu akan kaut semua keuntungan, hanya dia saja, keluarga dia saja, kalau dapat kontrak pun keluarga dia saja, orang lain tak boleh? Tak. Dia hanya menjadi komentar atau mentadbir saja. Yang ini yang kadang-kadang tak tahulah tang mana datang ceritanya bahawa kalau dia jadi komentar, TV dia punya, kereta dia punya, bas dia punya, airport dia punya, tak tahu mana datangnya ni. Inilah dia apa orang kata satu pengkhianatan ya, kepada demokrasi. Dan calon B pula kata saya akan menjadi pembangkang yang baik ya, maknanya dia akan menegur ya, apa yang calon A dah lakukan. Jadi barulah lepas itu maka kita akan apa orang kata rakyat akan memberi mereka sedikit wang. Tapi yang ini pun kita dapati ya, baru-baru ni bukannya sedikit. Rakyat sekarang ni purata gaji kita
adalah RM4,000 sebulan. Kalau tengok gaji apa orang kata wakil-wakil rakyat ini semua, bukan lagi RM4,000 sebulan purata, tetapi berganda. Bukannya 40, lagi tinggi lagi. Jadi itu 10 kali ganda, 40. Mereka dapat lebih kurang, saya rasa kau tak salah estimate saya, lebih kurang lebih daripada 40 kali ganda lah. Macam mana boleh pemerintah yang apa orang kata di-vote oleh rakyat boleh dapat duit sebanyak itu? Kerana mereka yang decide. Macam cerita orang kata berhakimkan dekat monyet lah. Dia mengenai isu apa orang kata pisang. Jadi dia makan sikit, dia makan sikit, maka lama-lama dia dapat banyak. Jadi inilah dia masalah kita sekarang. Dia kenyataan yang jelas. Dan demokrasi yang kita sihat, bagaimana sepatutnya berlaku, tak berlaku. Okey. Jadi apakah dia bunga-bunga pengkhianatan ini? Kerana penting bagi kita, bagi siapa yang tak tahu ni, adakah pengkhianatan? Maka ada ramai yang kata, oh tak ada. Itu that's why yang jadi pengkhianatan tu. Pasal semua orang kata tak ada. Pertama, sains pengkhianatan demokrasi pilihan raya. Pertama ialah persepadanan bagi undian. Ini adalah the mother of all pengkhianatan. Itu persepadanan dalam membuat undi. Nanti saya akan terang secara detail each one of them supaya kita boleh nampak bahawa perkara ini berlaku dengan terang-terang. Tak ada secret-secret lagi dah pun. Okey. Yang kedua ialah apa yang kita namakan penggunaan jentera dan juga fasiliti kerajaan. Yang ini yang saya sebut tadi, saya punya hipotesis. Kita akan mendapati bahawa pengkhianatan yang paling utama, yang kedua lepas apa orang kata persepadanan itu ialah yang ini, iaitu penggunaan jentera kerajaan oleh kerajaan yang sebelumnya. Dan yang ketiga ialah belanja tinggi. Tak tahu mana duit tu datang. Adakah datang daripada Malaysia? Mungkin datang dari luar. Ini yang kadang kita heran. Ataupun datang daripada duit-duit tiris, daripada kerajaan yang ada. Jadi that's why semua orang berebut nak jadi wakil rakyat supaya mereka dapat mengumpul wang dengan banyak. Dan yang ketiga ialah kemungkinan datangnya dana dari luar. Jadi ini bahaya. Dana dari luar ini akan menyebabkan perubahan dalam kita punya keselamatan negara, kerana mereka nanti akan influence terhadap apa saja yang kita nak lakukan. Dan yang terusnya, yang kelima, iaitu pelaksanaan projek in situ. Bila buat election, masa itulah projek itu adalah projek kata apa orang kata hospital lah, projek jalan raya lah yang paling famous sekali. Buat jalan raya lah. Masa lain tak ada nak buat pun. Tak pernah pun turun ke apa orang kata tempatan untuk itu. Ini satu pengkhianatan yang paling jelas sekali juga. Yang semua orang buat dia. Masing-masing dapat jalan dah elok lagi. Apa nak bising tapi itu tak betul itu. Itu tak betul. Dan dia kata pentawaran wang. Baru-baru dulu masa election yang lepas kita dapati macam mana apa orang kata ahli-ahli politik ni ada duit yang banyak. Berjuta-juta. Dan kalaulah dia berjuta-juta tu sikit tak, dia berbeg-beg dan dalam bentuk cash. Jadi cash tu untuk apa? Untuk bagi kepada pengundi. Nanti pengundi Melaka nanti jadi kaya lah. Dapat RM10, RM20. Tapi itu bukanlah kaya namanya. Itu ada songgokan. Itu dah boleh rasuah. Jadi rasuah dalam Islam ini adalah haram. Haram. Okay. Jadi pemerintah yang dilantik itu adalah pemerintah haram. Dan melompat parti. Ini pun heran. Walaupun dalam perlembagaan kita tak perlu ada parti. Dalam perlembagaan kita tak perlu
ada parti. Jadi sepatutnya untuk mengelakkan ini, saya suggest nanti dalam reformasi parlimen, dalam reformasi demokrasi Malaysia, salah satu yang saya cadangkan ialah kita buang parti-parti ni. Bila ada parti ni memang senang, gang up, melompat parti sana. Bila dia nampak untung, dia loncat. Bila dia tak dapat untung, dia tak nak loncat. Jadi kita patut buang perkara ni. Dan agihan yang tak sekata, ini pun lagi satu perkara yang duk berlaku sekarang ini, iaitu pembangkang dapat sikit duit dan pemerintah dapat duit banyak. Dalam mana ada dalam perlembagaan ini? Tak ada. Tak ada. Yang sebenarnya semua duit itu datang daripada duit rakyat. Macam saya bayar tax saja dekat 3 bulan dalam gaji saya. Jadi just imagine lah, kalaulah dalam setahun tu 3 bulan saya bayar. Itu kalau itu saya kira normal lah. Yang orang kaya lagi banyak kita bayar tax. Tetapi mereka duk main pula kata duit dia. Bila duit dia tulis kat situ, ini dihadiahkan oleh YB ni. Mana lah duit, kalau keluar duit sendiri tak apa lah. Ini duit orang, bubuh nama dia. Dia memang tak malu. Itulah kata ahli-ahli politik ni memang tak malu. Okey, duit orang dia pakai. Kalau saya tulis nama saya tak apa juga, kerana saya keluarkan tax 3 bulan daripada 12 bulan gaji saya. Saya tak dapat 3 bulan gaji kerana bayar tax. Okey, kemudian nama pilihan speaker. Yang ini yang saya rasa paling ganjil. Saya terkejut juga bila realise bahawa speaker ni dipilih oleh kerajaan semasa. Ini tak betul sebenarnya. Speaker sepatutnya dipilih oleh oleh ahli-ahli dewan. Dan kalaulah sebaiknya, yang cadangan saya ialah speaker juga dipilih dalam election, the full election, dan bukannya oleh kerajaan, kerana dia akan bias. Dan era lampau kepada yang terpilih, YB ni, macam saya katakan tadilah, kita average gaji kita adalah 4,000 sebulan. YB kita ni dapat 80,000 sebulan. Macam mana ada ni? Pasal apa yang mereka dapat lebih sangat? Wah, mereka nama dia orang yang wakil rakyat. Nama dia wakil rakyat. Kalau rakyat dapat 4,000, tak apalah. Kalau nak bagi 8,000 tu okey lah sikit. Ini 80,000, bukannya 8,000. Inilah dia pengkhianatan dalam demokrasi yang berlaku. So let's kita tengok. Yang pertama ialah apa yang diistilahkan sebagai gerrymandering. Ini ialah pembahagian orang kata kawasan untuk pengundian. Jadi kalau kita tengok, tak apalah, saya nak buat cerita Amerika lah. Kalau saya bawa nanti dan lepas itu saya akan tunjuk Malaysia pula. Malaysia pun berlaku juga. Tetapi just nak tunjuk bahawa gerrymandering ini berlaku juga di Amerika. Iaitu supposed to be negara yang pemegang demokrasi. Kalau kita tengok House of Representatives, Demokrat ada banyak ini, Republican ada banyak ini. Tapi bila kita buat susunan kerusi, maka kita akan dapati akhirnya electionnya kita akan dapati perubahan sebanyak 17. Dia sepatutnya 205 hingga 205 Demokrat, 230 Republican, tetapi sekarang dah bertukar disebabkan oleh kedudukan persepadanan election tersebut. Mungkin yang ini tak orang nampak, saya nak kata ini dia sistem yang dia manipulasi. Sebagai ini saya ambil contoh di Malaysia lah. Jumlah pengundi kalau kita tengok ni 40% BN, masa itu BN lah, dan 60% PR. Kalau nak ikutkan ni dia kawasan dia. Jadi bila dipecahkan kepada 5 kawasan, maka kalau ikut pecahan ini, BN jadi kosong lah. Dia pun akan kalah kerana dah dipecah macam ni. Yang paling banyaknya ialah pengundi PR lah kat sini.
berbanding dengan BN dekat sini. Tetapi kalaulah dipecahkan seperti ini, yang nampak tak tentu hala ni, which banyak dibuat, maka kita akan dapati dia boleh menang 3-2. Tengok tu ya. Bukan je susah nak manipulasi ni. Ya, cuma itulah kadang kita sedih lah. Ingat kita ni semua tak pandai. Ya. Tak pandai. Ya. Memang bukan je susah nak buat kajian ini. So, kajian persebadanan ni dibuat tiap-tiap 8 tahun di Malaysia. Ya. Dibuat 8 tahun di Malaysia. Mengapa kita buat tu? Kerana pertambahan penduduk. Dan kita dapati taburan penduduk juga berubah-ubah. Ya. Kerana kawasan tertentu dia akan membangun dengan baik, maka orang akan ramai kat situ. Ada setengah kawasan tak ramai, maka dia berkurangan. Jadi memang patutlah kita ada persepadanan semula. Cuma yang kita tanda ialah pengkhianatan dalam persepadanan ini. Pengkhianatan ini yang menjadi masalah bagi kita. Dan cara persepadanan pun dah ada lah. Dia punya SOP memang cantik lah. Tak payahlah saya komen dah pun. Bila saya tengok pun memang dah cantik. Jadi batasan persepadanan ini ya, kita boleh berdasarkan geografi, ataupun kita boleh berdasarkan penduduk, ataupun kita boleh berdasarkan etnik, ataupun kita boleh perbatasan berdasarkan kepada masa. Ini semua boleh. Yang bergantung. Yang ini kita lah bagi siapa yang familiar dengan komputer sistem, kita masuk ke dalam sistem komputer, maka semua ni boleh dilakukan. Dan sebagai contoh ini, berdasarkan kepadatan penduduk negeri, maka kita boleh buat pembahagian tersebut. Dan kalau kita masukkan juga etnik, maka dia akan menjadi lebih cantik lagi lah. So persepadanan ni, kita ada teknologi iaitu GIS. Ya, sistem GIS ni boleh membuat dengan accurate ya, bagaimana ya, kita boleh membahagikan sempadan ya, bagi setiap sempadan tersebut. So itu bukanlah sesuatu yang baru ni dah lama dah, semua orang dah tahu. So kalau kita tengok Malaysia, yang Malaysia ni election ini dia punya persepadanan dia, dan baru-baru ni dia telah diluluskan persepadanannya, dan tapi ada masalah lah. Kalau kita tengok in detail, ini adalah persepadanan yang terakhir. Kalau ada election besok, dia akan gunakan persepadanan inilah. Tak payah tengok lah. So, tapi saya nak membincang mengenai reformasi ya, persepadanan ini. Kalau kita tengok ya, ini adalah berdasarkan kepada perlembagaan. Ya, dalam perlembagaan kita telah tetapkan jumlah kerusi ya. Kita telah tetapkan jumlah kerusi parlimen. So, ini saya ambil parlimen saja. Jumlah kerusi parlimen. Johor ada 26, Kedah ada 15 dan seterusnya. Tetapi ini adalah jumlah penduduk ya. Kalau saya ambil tahun 26, kalau 26 kerusi maknanya setiap kerusi itu kita ambil sebanyak 86,000 orang ya, satu sepadan. Tetapi kalau Kedah sama juga, kalau 15 maknanya kita ambil 86,000. Tetapi kalau kita tengok ini ya, kita turun ya, kita dapati ya, ada dua negeri yang ganjil sikit. Iaitu Selangor dengan Sarawak ya. Selangor dengan Sarawak ni kita tengok ya, saya akan mungkin tengok statistik ni semua orang pening kepala. So saya nak just guna ni. Pada negeri Selangor dengan ini pertambahan penduduk, jadi kita kena tambah kerusi ya. Sekarang ni Selangor kerusi dia terlampau sedikit. Tetapi Sarawak kita dapati kawasan yang kerusi dia terlebih. Jadi kita kena kurangkan kawasan yang kerusinya. Mengapa perkara ni berlaku? Kerana nak pastikan ya, parti yang tertentu menang ya, dalam election last, tapi kalah jugalah akhirnya ya, walaupun telah dilakukan persepadanan yang tak betul ni. Jadi persepadanan keseluruhan ini kita cadangkan supaya mengikut taburan etnik ya, kerana ini adalah lebih tepat ya, daripada yang ada sekarang ni. So mestilah berasaskan alamat pengundi. Kalau dalam pasport kad penalan dia lain, tak boleh dah undi kawasan tu, senang sikit. Okey, jadi mula dengan lain-lain, India, China dan Bumiputera. Jadi kita tengok kita boleh gunakan GIS ini, kita boleh dengan lain-lain, dengan India, China dan Bumiputera. Jadi bila kita buat macam ni, maka pembahagian itu akan menjadi lebih tepat.
So bila keluar statement macam ni, adakah kerajaan pimpinan Anwar Melayu adalah minoriti? Melayu bukan majoriti. Jadi ini yang sebenarnya tersilap dalam persepadanan. Puncanya adalah persepadanan. Ini very clear lah dari segi apa yang kita lihat. So dari segi yang berikutnya lah, abuse of government power. Maknanya there is a deliberate use of power for specific aim that cannot legitimately justify, since they are often for exclusively benefit of power itself, for the maintenance of political regime or unjust society. Ini adalah statement dekat UK lah. Dia tengok high public officers who are protected by their position and accumulate unjustifiable, yang tak justifiable lah, their wealth, and undertake all manner of business and favor their protege and receive donation. Sekarang ni memang rampant perkara ni. Kalau tengok tak susah nak tengok. Sebagai contoh government punya agensi semua ni, kita kalau lihat cuba tanya je siapa dia CEO ni. Kalau lah siapa yang nak buat tracing keluarga, senang je. You akan dapat, dia tu akhirnya bapa saudara dia, anak saudara dia, yang berkaitan lah. Tak ada lah yang tak ada berkaitan. Memang jelas lah, itu tak payah nak susah nak buat. Boleh cek. Okay. Jadi mengikut kajian yang dijalankan di UK tu dia ada dekat 100 abuse of government power. Baru-baru ni SPR dicadangkan untuk memanggil stesen TV radio untuk buat untuk Melaka ni. Tapi saya difahamkan dah tak jadilah. Walaupun ada keluar jemputan untuk bernama buat ini, tapi tak jadi. Apa jadi dia punya argument simple, dia tak boleh buat lah apalah macam-macam lah. Ataupun ada juga yang parti yang tak nak involve. Tak nak involve mudah lah. Bagi je parti yang nak involve. Bukannya susah. Aduh. Okay, so and then limit expenditure. Sekarang ni kita dapati negara-negara luar telah mula limit. Yang macam contohnya Filipina, dia ada Omnibus Election Code di mana dia hanya benarkan certain limit aja untuk bagi election. Jadi election jangan go beyond certain value. Kerana bila go certain value tu kita akan dapati maka misuse dengan bombarded. Begitu juga dengan UK. UK limit dia adalah 5,000 pound. 5,000 pound. Siapa yang melebih daripada itu maka dia ditarik balik lah kalau dia menang pun. Okay. Jadi limit saya cadangkan untuk Malaysia 40k cukup lah. Tapi ada seorang sahabat saya cakap 40k pun banyak. Sebenarnya 10k pun dah cukup lah. Dia kata okey 10k lah. Saya tak ada masalah. Tapi itulah, kita kalau lah kita cakap itu default dia mesti hukuman yang berat. Kita tak boleh bagi default macam rasuah. Berapa default dia? RM1. RM1 tak ada siapa peduli, dia akan still buat. Ataupun dia buat pengkhianatan pun, kalau dia punya nama denda dia, mahkamah dia sikit, maka dia pun akan buat. Tak ada risau. So lagi satu ialah allocation. Allocation ni macam mana boleh kita dapati bahawa allocation ni diutamakan kerajaan pemerintah. Sejak bila pula ada kerajaan pemerintah dapat allocation lebih ni? Saya tengok, saya buat kajian di Amerika, di tempat-tempat lain, tak ada pun, cuma di Malaysia saja. Inilah dia yang memalukan Islam. Itu allocation dia siapa yang merintah dia buat lebih, siapa yang tak merintah dapat kurang. Yang ini kita boleh tengok dari segi allocation ni. Kalau kita cek dalam auditor
pegawai daerah memang kita nampak perkara ni. So that is nothing, there's no secret, it's an open secret dia sebenarnya. Hadiah wang, kita dapati bila sampai je election semua akan menjadi kaya. Jadi vote dia tu bukannya berdasarkan kepada idea tetapi berdasarkan kepada kewangan. So menurut jalan semasa pilihan raya ini kuat normal di Malaysia ni memang famous ni. Kalau nak dapat jalan baik, kita make sure ada election. Tambah-tambah baik election. Lagi jalan kita akan menjadi lebih baik lagi. Ini semua adalah samalah. Perompak parti pun sama dia untuk tujuan-tujuan tertentu, individual rather than rakyat yang memilih. Bayaran tinggi bagi YB kita dapati YB memang doktor pun dapat sikit kalau kita tengok, dan mereka bekerja kuat terutama dalam COVID-19. Tetapi ahli-ahli politik kita dapat 80,000 sebulan, tak tahu apa dia buat pun. Bagi apa kata untuk pembangunan, untuk bajet ke, nampaknya tak boleh terima pun. So kita tak ada agensi yang bertanggungjawab. Yang ini yang kadang heran juga. Kita dalam sistem demokrasi ni sepatutnya ada 3 organisasi yang jelas, iaitu ahli politik, yang kedua ialah kaki tangan awam, dan yang ketiga ialah kehakiman. Yang ketiga-tiga ni sepatutnya independen. Dia tak boleh influence satu sama lain. Bila salah satu daripadanya memegang influence, maka demokrasi takkan akan terlaksana dengan baik. Maka akan berlakulah apa yang saya telah sebutkan tadi. So kita ada SPRM, kita ada PDRM, kita ada SPR, kita ada JPN, nama memang semua sedap, MP, BC dan lain-lain lagi. Nampaknya mereka ni tak menjalankan tugas lah, apa yang saya lihat. So kalau kita tengok baru-baru ni dari segi global advisory trustworthy monitor memanglah government minister ni paling tak dipercayai, politician tak dipercayai. Yang paling dipercayai adalah cikgu, doktor, saintis. Jadi saya ini saintis lah. So dan saya juga cikgu. So saya memang persen yang dipercayai. Yang lain tu memang tak boleh dipercayai lah. Okey, kepercayaan memang amat rendah. Jadi macam mana lah. So untuk mengatasi pengkhianatan demokrasi dalam pilihan raya ini, kita kena buat belanja tinggi, wang hadiah dalam 4 parti. Kita perlu buat undang-undang baru untuk jentera kerajaan, projek institu dan dana luar. Dan untuk dana ubah perlembagaan ini saja perlu banyak persepadanan. Itu pun yang sebenarnya tak perlu. Sebenarnya tak perlu perlembagaan. Pilihan speaker memang itu perlu perlembagaan. Bayaran lampau yang ini pun kena masuk dalam perlembagaan dan ditukarkan. Dan yang sedihnya orang yang akan masuk ke dalam perlembagaan ini ialah orang yang makan bayaran lampau itu. So begitu juga dengan agihan. Jadi apa orang kata isunya pengkhianatan, bagaimana mengatasinya dan apa dia masalah-masalah yang diatasi. Okey. So inilah dia sains pengkhianatan demokrasi apa yang saya telah sebutkan tadi, dan ini akan terus berlaku kalaulah kita masyarakat sivil membiarkannya, sama ada dari segi akademik ke dan daripada bidang-bidang lain. Okey. Dan salah satu daripada yang paling besar
yang kita lihat berlaku ialah 1MDB lah. Itu pun sekarang ni duit dipulang balik. Saya pun terkejut. Apa ni? Sama ada lawyer dia tak pandai ataupun something wrong lah. Somewhere. So inilah pengkhianatan yang paling jelas sekali dan menjadi joke bagi seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan siapa yang merasai joke itu? Kita yang kena. Ya. So, kalau kita tengok Lee Kuan Yew, dia negara dia adalah tak ada dia pengkhianatan ini, dan memang kita lihat dari segi ekonomi dia adalah terbaik, tetapi malang aja bila dia sebut yang tu dia ada pula pengkhianatan yang berbeza. Terima kasih kepada Datuk Profesor atas pembentangannya sebentar tadi. Sesi kita dah dapatlah beberapa pandangan ataupun beberapa sarwa pandang untuk kita melihat pengkhianatan dalam demokrasi pilihan raya. Jadi saya tanpa buang masa lagi, saya bukalah ruang kepada untuk sesi perbincangan untuk ada untuk menanyakan apa-apa soalan. Saya bukalah ruang kepada mana-mana yang ada di ruangan Zoom. Silakan. Jika ada apa-apa ingin bertanyakan kepada bentang kita ataupun ingin menambah ke dan melontarkan idea ke, saya bukalah ruang. Assalamualaikum Prof. Apa pandangan Prof tentang berjasa? Berjasa ditubuhkan awal masa Kelantan dijatuhkan dulu kan. Jadi apa pandangan Prof pasal berjasa sekarang? Adakah berjasa ni terlalu Melayu dan adakah ia terlalu karismatik terhadap Melayu? Yang saya perasan berjasa ni hari-hari pun pasal Melayu je. Jadi apa pandangan Prof? Adakah mereka akan mendapat sokongan ataupun terlalu ekstrim terhadap masyarakat bukan Melayu di Malaysia ni? Terutamanya di Sabah Sarawak lah. Saya pernah ke Sabah Sarawak dan saya pernah lah dirasai apa orang kata di ekstremis, apa orang kata bukan, dia macam kena ni lah, kena palau. Oh, orang Malaya macam tu. Jadi adakah apa pandangan Prof lah pasal berjasa? Saya nak. Terima kasih Prof. Okey, actually kalau boleh saya tak nak komen mengenai parti ya, kerana dia apa orang kata isu dia lain. Prof jangan risau, sekarang dah live. Kita belakang cerita. Yang pasal parti tu kita kata orang yang paling baik untuk membincang kalau parti adalah Profesor Ridwan. Saya ni lebih melihat dari sudut dia punya sains demokrasi itu sendiri ya, secara am. Jadi apa yang saya lihat ialah even dari segi yang jadi masalahnya yang sebenarnya ialah persepadanan yang saya katakan pengkhianatan itu bukan hanya setakat apa yang saya sebutkan tadi. Dari segi election pilihan raya, walau apa pun terjadi, orang Melayu mesti menang. Yang ini saya ada bagi talk ini dekat salah satu daripada topik yang saya bincang dari segi reform parlimen ya, reform parlimen. Saya telah buat kajian ya, dari segi persepadanan semula ni untuk seluruh Malaysia, dan buat masa ini berdasarkan pada persepadanan tersebut bangsa lain tak boleh menang. Jadi maknanya kalaulah berjaya ke ataupun siapa pernah mengikut saya punya presentation, memang dia hanya perlu memperjuangkan orang Melayu saja. Dia tak perlu orang lain pun. Orang lain kalau tak nak vote kat dia pun tak apa.
Tapi again lah, macam saya kata, saya tak nak komen berdasarkan pada parti politik ya, kerana dia depan ni bagi saya lah alien ataupun orang yang ganjil sikit dia. Kadang mereka seakan-akan mempunyai peraturan mereka sendiri dan mereka tak peduli orang lain. Dan oleh kerana mereka memegang kuasa ya, dan mereka menggunakan kuasa tersebut bagi tujuan-tujuan yang benefit kepada mereka. Dan saya rasa ini tak seharusnya berlaku lah. Terima kasih Prof. Soalan yang kedua, Okay. seandainya Perikatan Nasional tu dikhianati balik, seandainya parti PAS tu berbalik kepada Muafakat Nasional, apa akan terjadi pada Perikatan Nasional? Dikuburkan atau diteruskan? Tak, dia again lah, parti politik ni bila kita zoom in pada parti politik ya, asasnya simple je. Mereka nak mendapat undi yang paling tinggi sekali. So dalam kes Melaka ni yang sebenarnya kalau kita buat analisa secara am aja, yang ruginya ialah PKR sebenarnya, dan dia punya kuncu-kuncu lah PH. Kerana mengapa saya kata gitu? Ada 3 penjuru ya sekarang ni. Dan 3 penjuru ni, 2 penjuru itu adalah saling sokong menyokong. 2 lagi tu adalah saling sokong menyokong. Kalaulah mereka katakanlah entah macam mana PM dengan itu perikataan itu depa menang separuh, depa kan combine. Dan siapa yang rugi? PH. So at the end of the day, walau apa-apa PH depa kena menang semua. Kalau depa tak menang semua, depa kan kalah semua. Itu dia yang very interesting. It is a very orang kata smooth political punya strategi lah. Tapi again lah, saya kalau boleh tak nak komen on strategi ni, kerana saya sendiri pun ada strategi yang saya rasa boleh, kalau nak menang ke nak kalah ke memang ada strategi dia. Tetapi buat masa ini apa yang digunakan itu yang merugikan ialah PH lah. Kerana PH akan rugi kat mana pun. Kecuali mereka entah macam mana boleh tunjukkan bahawa PH itu memang rakyat memang mahu mereka menang. Kalau tidak, mereka jawapan Prof sama macam apa berlaku di Sabah lah kiranya. Yes, that's right. Sama lah. Lebih kurang macam tu lah juga. Seandainya dua-dua Perikatan Nasional dengan BN ni sama rata, jadi PH tak untung apalah. That's right. Terima kasih Prof. Okay, sama. Okay, baik. Ada lagi ke yang ingin respon? Jadi saya kira tak ada lah ya. Jadi insyaAllah terima kasih semua yang hadir malam ini, yang di ruangan Zoom, di live Facebook dan YouTube, TV. InsyaAllah kita akan adakan lagi usrah kita pada hari yang sama, Ahad malam Isnin, waktu yang sama dengan topik-topik yang akan datang, kupasan-kupasan yang lebih menarik insyaAllah. Jadi saya rasa sampai setakat ini sahaja untuk kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, minta maaf atas segala salah dan silap. Kita tutup, kita tangguh usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awaknya Hakim apa jadi? Saya deras tadi. Sampai rumah jam dia. Saya tak hampa. Maaf bro. Dah lah, tak ada apa lah. Memang
kalau boleh maklum kan lain kali. Oh, betul. Jadi apa nama WAP TV lah jadi pengurusi je. Oh. Oh, saya ingatkan Abang Sulaiman yang jadi pengurusi ni. Dia pergi Melaka. Oh. Dia all the way back juga. Oh, okey, baik. Okey. Baik, terima kasih, bro. Okey, sama. Okey, Assalamualaikum. Salam.